Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan lagi bersama saya, Cikgu Fatini untuk kelas RPT tahun 5. Yang ini kita masuk lagi untuk perisian M Block, iaitu kita akan masuk part 2 lah. Kita dah belajar sebelum ni untuk part 1 yang tuan boleh tengok dekat video yang sebelum ni dan kita teruskan dengan part 2, okey? Untuk yang part 2 ni, mana-mana yang join kelas Google Meet bersama saya, awak semua akan buat dulu word wall terlebih dahulu. Bagi yang tak join, saya bagi juga link ni dalam grup WhatsApp. Nanti boleh jawablah dulu terlebih dahulu word wall ni supaya dapat refresh balik ingatan awak berkenaan dengan pembelajaran kita yang telah belajar berkenaan pengaturcaraan. Okey, objektif pembelajaran hari ini adalah untuk menghasilkan atau cara Swiss tekan berpandukan carta alih yang telah dibuat sekurang-kurangnya 1 daripada 3 menggunakan aplikasi M-Block. Okey, cuma yang ni, yang minggu lepas kita belajar berkenaan dengan menghasilkan atur cara. Yang ni kita menghasilkan atur cara untuk Swiss tekan pula ya. Nampak tak? Dia ada perbezaan, tahu tak? Perbezaan berkenaan yang tu macam kira yang biasa saja, tapi yang ni lebih more specific to Swiss tekan. Okey, Swiss tekan yang kita akan lihat adalah bila Swiss ditekan, LED menyala. Bila Swiss ditekan, pembas berbunyi. Bila Swiss ditekan, motor servo akan bergerak 90 darjah. Kita tengok satu persatu. Okey, Swiss ditekan, LED menyala. Okey, yang ni macam mana kita nak tengok tu? Okey, sebelum tu, apa-apa kita nak buat pengaturcaraan, mesti kena ada terlebih dahulu carta alih. Okey, yang ni, okey, menurut awak apa yang awak nampak ni? Ni struktur apa? Kita pergi satu persatu. Okey, mula LED tidak menyala. Okey, LED tidak menyala. Swiss ditekan tidak tamat. Kiranya kalau Swiss tu tak tekan, memang LED tu tak akan menyala. LED tu stay lagi masih tertutup. Lepas tu LED tidak menyala, Swiss ditekan. Ya, LED menyala, tunggu 5 saat. Dia akan balik semula kepada LED tidak menyala. Maksudnya, ianya akan menyala selama 5 saat. Okey. Ianya akan menyala selama 5 saat, lepas tu dia balik semula. Kiranya mula LED tidak menyala. Swiss ditekan. Ya, Swiss ditekan, LED menyala. Tunggu 5 saat, dia mengambil masa 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia kembali semula kepada LED tidak menyala. Lepas tu kalau kita teruskan lagi, mula Swiss ditekan dia akan ulang-ulang sampai bila-bila sebab kita dah programkan dia macam tu. Untuk dekat aplikasi M-Block, kita akan nampak macam ni. Mula ni akan sini iaitu when Arduino Uno startup. Okay. Lepas tu forever. Forever ni melambangkan ulangan ni. Ni melambangkan ulangan. Okay, nampak tak? Anak panah ni kita letak kiranya forever lah, berulang-ulang. Dan kita akan ambil if dengan else. Iaitu jika, maksudnya dalam ulangan ada lagi pilihan. Pilihannya apa? Iaitu ya dan tidak. If read digital pin, okay, read digital pin ni dia mewakili kepada Swiss tekan. Swiss ditekan if read digital pin 8 bersamaan dengan 0, then set digital pin output as high. Maksudnya kalaulah Swiss ni ditekan tapi kita guna pin 8 bersamaan dengan 0. Yang ni dekat sini bersamaan dengan 0 tu sebab kita menggunakan Swiss tekan active low, di mana bila voltan tu aktif barulah adanya sumber kuasa. Maksudnya barulah boleh berjalan apa semua tu kan. Kiranya read digital pin tu melambangkan Swiss ditekan. 8 kita guna pin 8 bersamaan dengan 0. Then jika read digital pin 8 bersamaan 0, maka set digital pin 5 output as high. High ini ialah menyala.
Lepas tu tunggu 5 saat, maka jika else ataupun sekiranya set digital pin output as low dan tidak ni adalah tamat. Kiranya dekat sini kita tak betul-betul follow this. Kita follow, tapi awak kena faham betul-betul. Maksudnya mula switch tekan, dia terus ke sini. Okey, dia terus ke sini. Dia LED menyala, tunggu 5 saat, barulah LED tidak menyala. Tidak tamat. Faham ke? Untuk dekat One Arduino Uno kalau kita gunakan dekat sini. Okey, itu untuk switch ditekan menyala. Manakala untuk switch ditekan untuk motor servo bergerak, okey, ada mula motor servo di darjah yang kosong. Okey, di darjah yang kosong, switch ditekan ya, motor servo pada 90 darjah, tunggu 5 saat. Maksudnya motor servo ni dia daripada kosong, okey, dia mendata, lepas tu bila dia bergerak, dia bergerak 90 darjah, akan jadi tegak. 90 darjah tu adalah tegak. Dan tunggu 5 saat, dia akan balik sebelum pada kosong, jatuh balik. Faham ke? Mula dia tegak, lepas tu dia jatuh balik. Dan kalau mula motor servo tu pada 0 darjah, switch ditekan tidak adalah tamat lah. Dan ianya akan berulang-ulang, sama kita tengok anak panah ni, ianya akan berulang-ulang sehinggalah switch tu ditutup ataupun switch tu dibuka. Okey? Yang ni kalau switch ditekan tu maksudnya switch dibuka lah. Untuk switch motor servo, dan kita boleh lihat juga untuk kita boleh lihat untuk dekat sini, when Arduino Uno startup akan tekan forever. Yang ni macam biasa, macam sama macam minggu lepas yang kita belajar, iaitu when untuk mula kita pergi refer kepada when Arduino Uno startup. Lepas tu kita kena tekan dulu untuk forever ni. Forever ni untuk melambangkan ulangan yang akan berlaku dalam kita punya programming, kita punya pengatur caraan ni. If kita ambil if dengan else, sebab dekat dalam ulangan akan ada lagi dia tanya if tu jika, maka, ni dan else yang lain. Faham ke? Kiranya dalam ulangan ada lagi pilihan. Pilihan sama ada kita nak tekan ataupun nak tutup. Read digital pin ni melambangkan kepada switch. Set servo pin. Kita dah belajar untuk motor servo kita kena guna set servo pin. Dan kita pilih angle 11, pin dia 11, angle S90, 90, wait 5 second, else lepas tu set servo pin 11, angle S0. Sebab yang ni mula dan read digital pin 8, kosong, dan kalau ianya dibuka, maka set servo pin adalah 11, angle dia adalah 90. Dia jadilah bergerak kepada 90 darjah. Dan kita perlu tunggu 5 saat. Dan dia kembali semula kepada motor servo. Set servo pin 11, angle dia adalah kosong. Macam ni. Okey. Untuk switch ditekan, pembas berbunyi mula pembas tidak berbunyi, sama juga macam set servo, sama macam LED, pembas tidak berbunyi. Switch ditekan ya, pembas berbunyi, tunggu 5 saat, kembali semula kepada pembas tidak berbunyi. Kembali semula kepada pembas tidak berbunyi. Ataupun mula pembas tidak berbunyi, switch ditekan tidak, terus tamat. Kalau untuk dia punya pengatur caraan ni, kita gunalah when Arduino Uno startup untuk mula, forever sama juga, kita guna step yang sama, cuma dekat sini je yang berubah. Nampak tak? Perasan dekat sini yang berubah sebab dia melambangkan pembas berbunyi. Okey. Untuk lagi faham, awak boleh tengok dekat dalam YouTube ni. Nanti cikgu bagi link juga dekat dalam grup WhatsApp bagi yang join kelas cikgu.
bersama-sama saya, kita akan cuba buatlah dalam Google Meet, okey, sama-sama buat aplikasi M-Block bersama. Dan tugasan ni awak kena bina pengatursyaraan menggunakan carta ahli yang telah diberikan, screenshot carta pengatursyaraan yang awak telah buat dan hantarkan gambar yang awak telah buat tu hantar kepada saya lah. Ni yang saya bagi ada satu, membina atur cara menekan switch LED membina atur cara menekan switch untuk LED menyala berdasarkan carta ahli di bawah. Yang kedua, membina atur cara menekan switch untuk motor servo bergerak berdasarkan carta ahli di bawah. Dan yang ketiga, last sekali adalah membina atur cara menekan switch untuk pembas berbunyi berdasarkan carta ahli di bawah. Ada 3 semua, sama macam yang kita belajar yang pada awal-awal tadi tu. Jadi bolehlah cuba buat aplikasi M-Block menggunakan carta ahli yang telah saya berikan ni. Kalau tak faham, boleh rujuk balik YouTube yang saya bagi tu, ataupun boleh direct tanya saya terus sekiranya tak faham. Rumusan pada hari ini adalah kita buat pengatursyaraan untuk switch, LED, motor servo dan juga pembas. Yang ni saya letakkan iaitu read digital pin, set digital digital pin ni nama di dalam M-Block. Kalau LED kita gunakan set digital pin output S. Untuk motor servo kita gunakan set servo pin angle S. Untuk pembas kita gunakan set PWM output S. Rumusan pada hari ini saya harap awak semua dapat buat pengaturcaraan berdasarkan carta ahli yang telah diberikan. Sekiranya masih lagi terdapat kekeliruan bagi anak murid saya, bolehlah terus direct WhatsApp saya. Bagi di luar saya punya saya tak mengajar tapi awak sempat juga melihat saya punya YouTube. Ada soalan, insya-Allah kalau saya mampu jawab, saya jawabkan di ruangan komen di bawah. Okay? Jangan lupa subscribe, share, like saya punya video. InsyaAllah saya akan update lagi dari masa ke semasa video-video pengajaran yang membantu awak semua untuk lebih faham. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk anak murid saya, jangan lupa hantar tugasan, okey?